Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Dan mengangkat masbuk akan dua tangannya. Makmum masbuk sunat akad dua tangan kerana mengikut imamnya yang berdiri daripada tasyahudnya yang awal. Imam bangun daripada tahiyat awal, siapa-siapa sekalipun, sebaik saja qiyam bangun daripada tahiyat awal sunat angkat tangan. Allahu Akbar. Ini mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi tak ada lah. Jadi kita makmum masbuk yang baru datang semaya Jumaah ni, kita datang lewat. Imam tahiyat awal kita belum lagi sampai di peringkat tu. Tetapi walau macam mana sekalipun, kita makmum tadi kenalah bersama-sama duduk bagaimana imam membaca tahiyat awal di sana. Duduk pun baca tahiyat awal juga kita pun. Jadi kalau imam bangkit pada tahiyat awal, kita makmum tadi sunat juga akad tangan. Atas dasar mengikut. Bukan kita akad tangan atas dasar daripada kita berpindah daripada tempat duduk bagi kita. Tahiyat awal kita dah belum lagi tahiyat awal. Faham tu? Dan jika tidak tempat tasyahud bagi makmum itu sekalipun, walaupun tahiyat awal tadi bukan tempat bagi makmum, makmum belum lagi bertahiyat awal, tetapi imam sudah mula tahiyat awal. Dari sisi imam pun qiyam sunat akad tangan, kita makmum pun sunat juga akad tangan atas dasar kita mengikut imam. Dan tiada duduk tawarruk masbuk pada lain daripada tasyahudnya yang akhir. Adapun kelakuan duduk tidak boleh ikut imam. Pada perkara kelakuan duduk tak boleh ikut imam. Kan kita ni tahiyat awal duduk iftirash, tahiyat akhir duduk tawarruk. Mazhab kita Syafi'i. Mazhab Hanafi tahiyat awal ke tahiyat akhirnya dia pakai iftirah manjang, satu tening yang duduknya. Tak ada perubahan. Kita Syafi'i ada perubahan. Dikala baca tahiyat awal kita duduk, gaya kita duduk dipanggil iftirash. Semasa kita baca tahiyat akhir itu, gaya duduk tu dipanggil tawarruk. Sunat. Kelakuan duduk begitu di sisi mazhab Syafi'i. Patut kalau kita pakai duduk semacam je, tahiyat awal pun iftirah, tahiyat akhir pun iftirah, sah semayang. Cuma pahala tawarruk tak dapat lah, sebab tahiyat akhir dia tidak atas kelakuan tawarruk pada gaya duduknya. Jadi kalau kita semayang berimam, ya imam tadi sudah cukup bilangan rakaat, akan tutu dia duduk semacam bahasa tasyahud akhir itu, dia duduk kelakuan tawarruk. Yang kita makmum tadi rakaat tak cukup lagi, tapi kita kena sama-sama juga duduk di tempat imam duduk baca tahiyat akhir tadi. Tapi sungguh pun duduk pada kelakuan kita makmum ni tidak kelakuan tawarruk bagaimana imam. Kena kelakuan iftirash deh. Dan sunat bagi masbuk ni bagi makmum masbuk, bahawa tiada bangun ia, tiada qiyam ia.
Orang main tak kira, main duduk manja, tak habis lagi baca ayat tu. Bukan mana tidak kira, duduk manja, baca ayat tak suk lagi, tak habis lagi. Dan sunat bagi masbuk, bagi makmum masbuk, bahawa tiada bangun ia, tiada qiyam ia, melainkan bangun tu kemudian ni selepas daripada dua salam imam. Jadi kita makmum sebut kita nak berdiri tu setelah imam selesai beri salam kedua tu, Assalamualaikum warahmatullahi, tak selesai lagi. Biar siapa imam beri salam kedua, Assalamualaikum warahmatullahi, baru kita mula bangun. Kalau gini macam mana? Imam beri salam pertama kita bangun dah, kau bangun, sah sembahyang. Tetapi pada dasar sunat, qiyam semasa salam kedua tak dapatlah, jadi makruh jugalah. Semacam juga kita makmum yang tidak masbuk ni, yang sama-sama muafiq dengan imam, kita nak beri salam pertama bagi kita makmum ni, biar selesai imam beri salam kedua dahulu. Imam salam kanan, salam kiri, baru kita makmum mula salam kanan. Ini ramai belagak ni. Imam belum lagi salam kedua dah punya kokang di belakang pakat beri salam dah. Sah sembahyang, tetapi terhilanglah hak sunat beri salam sebaik saja selesai imam beri salam kedua. Ni ada satu hal pula ni. Tu imam, dikala beri salam pertama kuat, Assalamualaikum warahmatullahi, satu surah dengar suara dia. Dikala salam kedua ni pula hanya suara semacam duk bisik dalam kelambu, Assalamualaikum warahmatullahi. Mengapa gitu hepa imam? Tak nak dikuatkan salam kedua, hanya dikuat salam pertama. Kau salam kedua ni boleh jadi dia fikir ni dua semayang, dah salam kedua. Dikala luar semayang, salam perlahan pun tak apa. Dah kalau macam tu tak beri salam langsung pun tak apa, tidak melagak batal semayang. Hak salam kedua tadi. Soal kita mengapa diperlahankan salam kedua tu? Jadi kalau makmum tu ngaji fiqh, pada tertib semayangnya dia nak beri salam sebaik saja selesai imam beri salam kedua. Tetapi imam tu pula beri salam kedua, makmum tu jauh pula tak dengar salam kedua, imam tu tunggu. Bila imam kena beri salam, sedangkan imam tu dah mula baca wirid dah. Ni ada berlaku dalam masyarakat. Satu surah tu tak payah sebut nama surah tu. Kita cuba betul ayat ni pun tak pernah betul lagi. Dia buat degil. Kes dia ni imam. Manakala dia jadi imam, dia bahasa ada title dah tu. Tak makan samar dah tu. Mari ilmu macam mana betul, tak sesuai dengan jiwa dia, tak ke tepi dah. Ni bahaya ni kan macam ni. Penuh ranah ibadat orang. Bagaimana cerita seorang tu imam tu. Dia kala dia takbir intiqalah, dia turun dulu. Kalau rakaat dia turun sapah rakaat baru Allahu akbar. Kalau iktidak sapah qiyam dulu baru dia kata sami Allahu liman hamidah. Mengapa gitu tu imam? Dia kata kerana nak ajarkan makmum dia di belakang. Kerana makmum dia ni belagak. Sekali imbah betul juga ayat dia tu. Belagak macam mana tu imam? Yalah kalau saya awal-awal dia kata Allah akbar, nanti dia terkejut turun cepat dia pada saya. Sampai dia dulu hak rakaat daripada saya. Sedangkan masalah tertib kelakuan semayang ni, kita beri jalan ke imam dulu. Melaksanakan rukun fi'li ke rukun fi'li, baru makmum tu ikuti di belakang. Sekali imbah sebab betul dah hujah dia tu. Tapi cara tu imam tu tak betul juga. Cara imam nak mengajar makmum pun imam sendiri pun tak betul. Kalau nak berkerakan dia kata tak betul macam mana. Ini cara paling tepat.
adab semayang ni, kita kena, kalau takbir intiqalah dalam masa kita bergerak tu, masihlah kita bertakbir dengan dipanjangkan lafzul jalalah Allah tu. Sebaik saja sampai kepada hak rukun yang kita pergi, maka barulah kita berhenti takbir kita. Bermakna kalau kita nak rakaat, kita kena lanjutkan takbir intiqalat kita. Allahu Akbar. Sampai tu, baru sampai baru habis. Sebab apa? Sebab di dalam kelakuan semayang kita ni, tempat kita berhenti, tempat kita bergerak, penuh dengan bacaan. Tidak ada ruangan kosong daripada baca, daripada pelaksanaan semayang kita ni. Ini kalau macam gaya begitu, waktu imam tak dibuat, ada sebahagian perbuatan semayang kosong daripada baca. Mana? Semasa mula turun rakaat tu kosong, senyap. Sampai ke destinasi rakaat baru Allah Akbar. Kalau i'tidal pula senyap naik. Sampai hak i'tidal, hak qiyam i'tidal baru sami Allah liman hamidah. Kalau turun sujud pula kosong, senyap. Sampai kepada hak sujud atas sejadah baru Allahu Akbar. Jadi perjalanan itu banyak kekosongan daripada membaca, daripada takbir intiqalat, tidak menepati. Jadi manakala dia mati hujah tu, dia kata macam mana, kalau macam ni macam mana nak betul makmum saya? Jadi tak betul majalah, kata Kelantan tak betul sokma lah. Jadi kita kena jawab balik hujah dia tu agar dia boleh fikir. Kalau tak mengaji, sampai bila pun tak betul. Lepas tu dia tanya balik lagi, cara saya buat gitu tak betul ke? Tak, kalau betul lagi dah. Memang tak betul dah cara iman tu, tanya ustaz lain lagi pula. Jangan tanya ustaz saya seorang, takut tidak menepati jawab. Begitu buka kitab. Kena kerahkan. Hampir-hampir nak bertemu dalam kuliah barulah. Lah kali tanya kita mengajar langsung tak pergi pas hari ni. Tahu-tahu hari ni hari Covid pula lagi tak ada kelas dah. Nak cakap manusia kita ni, manakala dia tak tahu, kadang-kadang dia mari penyakit huduh dia tu. Itulah orang Arab kata al-jahlu durru. Dikala jahil itu jadi rusak. Itu antara ciri-ciri kerosakan dengan sebab jahil. Dia mari penyakit bangga besar diri kerana dia ni selaku seorang imam yang dilatih oleh masyarakat di surau tu, di masjid. Dan haram berhenti makmum. Kemudian daripada dua salam imamnya makmum tadi, sebaik saja imam beri salam kanan, salam kiri dah selesai, dia tak boleh nak berhenti lagi di situ. Dia tak boleh nak duduk lagi dah. Dia kena bangun dah lah. Jika dia kait dengan jika ni, sebab yang jadi haram makmum tu berhenti di tempat tu, di tempat imam selesai bagi salam, dia masih duduk lagi, jadi haram hukumnya jika sekiranya makmum tadi tidak tempat duduk, kiranya duduk tu bukan tempat duduk bagi dia. Maksudnya tidak tempat duduk bagi dia bukan masa untuk dia baca tasyahud awal lagi. Cuma dia duduk tu bersama dengan imam atas dasar mengikut imam semata-mata. Faham tu? Dia mengaji kitab macam tu style dia. Dia tak boleh nak baca kitab bab semayang, dia buat sebuah ceramah, ayat kitab dia lain. Ayat ceramah dia buat kesimpulan. Dia boleh ceramah, dia ambil ilmu daripada kitab juga. Tak ada orang boleh ceramah dia ambil ilmu dan surat khabar apa, dia fikir-fikir dengan kepala dia. Dah, ilmu tidak ambil daripada kitab. Wa imma kitab Arab, sekurang-kurangnya kitab Jawi, kita orang Melayu ni. Tetapi sungguh pun kita boleh ceramah, kita nak hurah secara halus sebegini,
dalam sesi penceramahan kita bab semaya. Tak boleh pergi akal kita, buntu akal. Sebab kita tak boleh nak set setiap ilmu yang seni-seni itu dia muat dalam kepala. Ini bukan komputer. Kepala manusia dia boleh terima dengan terhad. Lalu kiranya nak tahu lebih membalarah mendalam lagi dalam soal hukum akal agama, kena mengaji kitab. Mengaji kitab. Betul. Dan batal sembahyang dengan berhenti itu kalau dia masih lagi duduk, sedangkan dia duduk bukan tempat duduk bagi dia, dan imam sudah selesai beri salam yang kedua, maka sembahyang makmum tersebut batal. Adapun jika tempat duduk makmum, kalau sekira tempat dia duduk tu tempat duduk bagi dia, maksud kata tempat duduk bagi makmum di masa tu, makmum kebetulan tahiyat awal, ya imam tahiyat akhir, maka jelaslah duduk makmum di masa tu tempat duduk bagi makmum. Manakala tempat duduk bagi makmum, sekiranya imam selesai beri salam yang kedua sekalipun, kalau selagi dia tak habis baca tahiyat awal dia tu, boleh lagi dia duduk, tidak melarat batal sembahyang dia. Sebab keadaan duduk dia di masa tu di tempat duduk bagi dia, bagi makmum. Seperti mendapat ayat ni, ayat kitab ni kata mendapat tu seperti makmum tadi dapat berjemaah. Kita ihtimal, kita tanggung seperti makmum tadi sempat berjemaah ataupun dapat berjemaah dengan imam. Akan imam pada rakaat yang ketiga bagi sembahyang yang 4 rakaat. Dia masuk sembahyang jemaah, imam rakaat yang ketiga, yang sembahyang 4 rakaat. Maka duduk imam membaca tasyahud akhir. Maka masuk rakaat yang keempat bagi imam, akan tentulah imam pun duduk baca tahiyat akhir. Maka jadilah, jikalau tu jadilah makmum tu duduk tasyahud awal, sebab dia dapat 2 rakaat dah. Maka ketika itu, ketika makmum duduk tasyahud awal tadi, ya imam tasyahud akhir, haruh, makna haruh tu boleh bagi makmum berhenti duduk di tempat tu. Kemudian daripada salam imam, walaupun selesai imam beri salam kedua sekalipun, tidak melarat batal sembahyang makmum berkenaan, kerana dia duduk di tempat duduk bagi dia. Dan jika lama sekalipun duduk makmum tadi, walaupun lama sekalipun, tapi bukan lama dengan sengaja melama, lama ada rasa nak selesaikan bacaan tahiyat awal dia. Tahiyat awal ni tidaklah sembahyang tahiyat akhir. Dia sudah setakat selawat ke Nabi, habis situ lah. Tidak terakung lagi selawat atas keluarga Nabi, selawat Ibrahimiyah, tak ada lah. Dan tiada harus berdiri makmum yang masbuk sebelum salam imam dengan tiada niat mufarakah. Dan tiada harus dan tiada harus, tidak boleh berdiri makmum tu berdiri yang masbuk, makmum yang masbuk. Gitu. Makmum yang masbuk tadi tidak boleh dia bangun sebelum salam imamnya. Imam tak beri salam lagi dia nak bangun dah, tak boleh. Walaupun dia bangun tu atas dasar nak mencukupkan angka bilangan rakaat dia sekalipun, tak boleh, sebab imam belum lagi beri salam dengan tiada niat mufarakah. Kalau dia tak niat mufarakah, kalau dia bangun tu dengan berniat mufarakah, boleh lah, walaupun imam belum beri salam sekalipun, sebab dia mau niat mufarakah.
Makna parakah niat berpisah bercerai dengan imam. Bermakna dia sudah tidak terikat lagi dengan imam dah. Orang panggil tidak sembahyang Jumaat lagi. Maka boleh dah. Dan maksud berdiri itu hak berdiri, sakat berdiri ni mana? Qadar mana dikatakan berdiri tu? Berdiri ni qadar mana? Dan maksud berdiri itu bercerai daripada hak duduk. Makna bercerai ni terpisah. Terpisah dari kelakuan duduk. Orang panggil tidak duduk dah. Itu dia kira berdiri dah. Dia bangun daripada duduk walaupun tidak berdiri tegak lagi sekalipun. Dia kira berdiri dah. Tiada berdiri betul bukan makna kata berdiri nanti kau berdiri tegak. Berdiri seperti yang telefon tak semesti gitu. Asalkan berpisah kelakuan daripada duduk kepada bangun, itu dipanggil berdiri dah tu. Maka jika sengaja ia berdiri, kalau dia berdiri itu dengan sengaja. Imam tak beri salam lagi tu pun bangun dengan sengaja, dengan tidak niat memparakah. Tujuan dia bangun tadi kerana nak cukup bilangan rakaat dia. Dengan tiada niat memparakah dia bangun tadi. Dengan tiada niat memparakah dengan imam pada bangun makmum tadi, batal sembahyangnya makmum. Sembahyang makmum tu batal. Jangan dibuat hak. Dan jika berdiri ia makmum sebelum salat imam dengan lupa, bagaimana pula ni? Makmum masbuk tadi dia bangun, imam tak beri salam lagi, tapi dia bangun terlupa, terbangunlah. Atau jahil akan haram berdiri, atau tak tahu hukum dia buat siapa boleh. Kita bangun ya imam belum lagi beri salam, itu nascaya wajib atasnya duduk. Kok mana sekalipun walaupun berdiri sekalipun, sebab dia berdiri imam belum lagi beri salam, kalau hok lupa tadi sebaik saja dia ingat, wajib dia duduk secepat mungkin, duduk kembali semula. Kalau hok jahil dia, kalau dia tahu di masa tu, wajib dia kena duduk kembali semula. Dan tiada dibilang dengan sekalian barang yang mendatang ia dengan dia sebelum duduk. Perbuatan yang dia buat tu, dia berdiri, dia bangun, imam belum lagi beri salam, perbuatan yang dia buat di masa tu tak masuk kira. Tak dia kata dia baca bismillah, baca Fatihah. Fatihah dia baca tu tak masuk kira tu. Dia kira masuk gitu. Sebab dia buat kerja tanpa aturan tu. Dan jika mengetahui ia hak masak berdiri dengan sebab lupa, atau teringat ia hak masalah berdiri dengan sebab jahil, kemudian pada berdiri, macam mana dia bangun-bangun baru tengok, oh tak boleh berdiri, dan tiada duduk ia, dia bertahan dengan berdiri, tak duduk, nescaya batal sembahyangnya. Sebab apa batal? Sebab tidak sepatut dilakukan berdiri sedangkan imam belum lagi memberi salam. Kerana ketiadaan mengerja duduk yang wajib atasnya sejak batal tu. Wajib dia duduk, dia tak buat perkara wajib duduk tu sebab jadi batal. Nak belajar bahasa kitab ni, baca gini ni, nak suruh mahal. Sebab kita nak ngaji kitab-kitab lama ni, kena mengaji hok gini lah. Supaya makan lah, nak makan. Ada kadang-kadang nak makan sesuatu kena payah, kadang-kadang kena mudah dah. Begitulah. Nak main makan hok mudah saja kan, berat juga. Nak makan ikan hok tak ada tulang, sekali nak makan je ikan tulang, ikan kami ikan terubuk. Kalau nak makan ikan terubuk, kena pandai lah buang tulang. Mari telan gitu buat supaya ikan pari.
lekat tengah-tengah dia kita. Tulang dia tu banyak. Ikan pari tak apalah. Tulang dia tu besar-besar bukan tak ada tulang. Tulang dia tidak mudaratkan manusia. Begitulah kaedah mengaji kitab ni. Ada yang bahasa mudah, ada bahasa payah. Kalau kitab karangan Syekh Daud Petani, pada galiknya payah. Sebab kadang-kadang dia buat mari kadang-kadang Arab. Yang kita tidak mahir. Nak faham tu. Tersipu akal dalam kepala ni. Walaupun kita Muniyatul Musalli kadangan Syekh Daud, ada kat tempat-tempat payah. Kitab Faridatul Faraid kadangan Syekh Ahmad Bertani, payah tu. Nampak yang nipis. Tok Wajah Menqadir Pondok dia kata semasa dia mengaji Pondok Bunuk Payung, dia mentelaah dengan pelajar daripada petani zaman dia tu, zaman tahun berapa tak tahu. Satu malam tak tidur duduk muzakarah kitab Faridatul Faraid. Pernah dia cerita dalam kuliah dia. Tengok dia ambil cuma di ta'ammun, dia ambil cuma oleh orang dulu nak menguasai faham pada mana-mana ilmu di dalam kitab. Bukan semudahnya dah. Habis itu. Dan sunat berdiri seorang makmum laki-laki di kanan imam. Kalau kita ni makmum laki, imam tu mamat laki lah. Takkanlah makmum laki imam puan pula. Kalau makmum tu laki-laki, sama seorang dengan imam, orang panggil jemaah pula modal. Pukul 6:30 mula tarhim. Ya Arhamar Rahimin ana. Sedangkan semayang subuh 6 suku. 6:30 tarhim dah. Jiran-jiran tapi masjid tak tidur 6:30 tu. Terakhir boleh 20 minit habislah. Jauh lagi dengan subuh tu. Benda-benda begini pun kena fikir juga Tok Bila. Jiran-jiran tetangga masjid tu. Tambahan lagi pula musim ni musim kita tarahim. Bukan orang nak sembahyang Jumaat di masjid. Yang boleh ginya Tok Bila, Tok Imam, Tok Siap. Komen kita apa dia ambil jarak jauh sangat tu, ambil lajak jauh tu. Orang ambil hampir-hampir, kita kata kita ambil jaga terakhir tu 10 minit. 10 minit sebelum subuh kita mulalah terakhirnya. Ini setengah jam. Patutnya manakala sejak orang tidur balik pula. Sudah-sudah dengan azan. Mana kalau dengan azan, mana sempat lagi sembahyang subuh. Kalau tak kedai lah, boleh pergi jemaah. Tak pandai curi masa. Nah. Kalau sama seorang, makmum laki-laki seorang saja, tepat dia duduknya di belah kanan imam. Jangan di belakang, jangan di kiri. Makruh. Tapi sungguh pun di kanan imam, biarlah teranjak tumit makmum tadi ke belakang daripada tumit imam. Jangan sama-sama arah tumit makmum dengan imam, makruh. Jangan pula terdahulu tumit makmum daripada imam ke depan tumit makmum, tidak sah sembahyang makmum. Ukuran dia hanya tumit antara makmum dengan imam tu. Dan jika tiada perbuat ia makmum, kalau makmum tak buat macam tu, dia tidak pergi duduk di sebelah kanan imam, maka sunat bagi imam edarkan dia dengan ketiadaan perbuatan yang banyak. Imam pun kena buat arahan lah. Ini masalah dalam semayang ni, bukan buat arah dalam semayang. Imam kata mari kanan aku, tidak gitu. Tak bercakap gitu batal semayang.
imam tu kena pusing. Kalau duduk belakang imam tu kena ganyak sikit, lepas tu kena undur ke belakang. Nak suruh jadi makmum tu terada di belah kanan dia, hingga jadi makmum itu di kanan imam. Kalau tak buat gitu, nyaya makmum tadi walaupun sembahyang Jumaat pun tidak dapat pahala Jumaat. Maka dalam perkara ni kewajipan kita orang Islam kena tolong wa imma di luar sembahyang, dalam sembahyang, apa suatu kebaikan orang Islam kita kena tolong. Dia datang nak beriman tu nak pahala 27. Kalau gaya dia tidak menepati, tidak dapat pada jemaah, maka tu imam yang cerdik, yang pandai, yang berilmu kena tolong. Tolong macam mana? Kena pandai pusing lah, biar terjadilah makmum tu terada di belah kanan dia. Dan menyalahi itu makruh. Menyalahi itu bersalahan kedudukan makmum dengan imam tadi makruh. Mana sabtu di belakang imam, duduk di kiri imam, itu makruh. Merupakan fadilah jemaah. Makruh boleh menghilangkan pahala jemaah yang ada 27. Jadi gi kosong balik zero makmum tadi. Harapan boleh 27. Pergi kosong balik zero ni tak tahu lah. Maka jika datang laki-laki yang lain, ni cara teknik nak masuk sah ni. Jadi kita kata sekarang sudah mulanya semayang berdua dengan imam, makmum seorang, imam seorang, orang panggil jemaah pulang modal. Tak kedai mereka berdua duduk semayang tadi, mari seorang lagi nak berjemaah. Hok seorang mari ni duduk mana ni? Banyak demonya mari direct duduk belakang imam. Dia mari gah mari duduk situ lah dia. Maka jika datang laki-laki yang lain, ni orang lelaki ni, makmum lelaki ni. Jika datang laki-laki yang lain, takbir ia daripada kiri imam, kena duduk di belah kiri. Jangan duduk di belakang imam. Jangan duduk di kanan imam, sebab kanan imam dah makmum. Yang kita baru datang, sehingga jadi bertiga semua jemaah ni, hok baru datang ni mari duduk di sebelah kiri imam. Hok masalah mari duduk di belakang imam tak kena tu. Manakala duduk di kiri imam, maka jadi imam tu di tengah-tengah dua makmum. Kanan satu makmum, kiri satu makmum, imam duduk tengah. Tapi sungguh pun duduk di tengah, keadaan kelakuan tumik imam terdahulu sedikit daripada tumik makmum. Kemudian setelah terjadilah makmum di kanan seorang, di kiri seorang, kemudian takhir kedua-dua daripada imam. Makna takhir ni kena duduk belakang. Makmum dua orang ni, hak makmum kanan dengan makmum kiri ni kena undur belakang. Jangan kekal gaya semayang di apik imam dua-dua tu. Kena undur belakang. Pada ketika berdiri, semasa nak undur tu, semasa mereka duduk berdiri. Atau rokok boleh juga. Tapi payah sikitlah masa rokok baru nak undur. Yang paling layak masa berdiri, masa rokok undur darah tinggi, berdengung tunggu darah atas kepala tu sumbat atas jadah dah nak masa sujud nak undur kan jadi kura-kura lah pula masa berdiri. Hingga jadi satu sah di belakang imam. Manakala dia undur, terjadilah mereka berdua tadi berada di dalam sah. Dua orang semua jemaah dikira sah dah. Dan berdiri di belakang imam dua laki-laki. Dah sah dah tu. Atau beberapa laki-laki yang hadir sertanya. Dan kalau takdir mereka dua orang tak undur, dia berdiri nak main duduk alik kanan seorang, kiri seorang, imam tengah. Imam kena tolong. Tidak nyaya ada dua orang yang bagi semaya Jumaat, kerana tak dapat pahala Jumaat. Sebab apa tak dapat?
sebab dia tidak berada dalam sah. Hal yang sepatut dia sudah ada dalam sah sebab dia dua orang. Kalau sembahyang jemaah tak masuk sah sedangkan boleh buat sah, maka tak dapat pahala jemaah. Macam mana imam nak tolong dia? Imam tolong dia nya, imam kena pergi ke hadapan. Kena melangkah naik ke depan. Hok makmum dua orang tadi duduk belakang. Lepas tu dia pun rapatkan, baru berada dalam sah. Tapi imam nak naik ke depan tu, imam kena fikir-fikirlah jauh kau dekat dengan dinding tu. Kalau dah dekat dengan dinding, naik ke depan, sakak dengan dinding, tak merokok tu imam. Sama telah sujud nak rokok pun tak boleh. Dah sekat dengan dinding dah nah. Dan senak berdiri pada sah awal wallahu a'lam, katalah.